Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ni aku nak bercakap tentang kad Touch and Go NFC yang baru ni, yang baru dilancarkan by Touch and Go lah dalam beberapa bulan lepas lah. Jadi apa yang istimewa tentang kad yang baru ni ialah you finally boleh top up directly into the card just guna phone saja. So dah tak perlu pergi ke Touch and Go punya kios, tak perlu pergi kat lane paling kiri dekat Plaza Tol. Boleh direct top up dari phone sebab kita ada e-wallet. So you boleh touch you punya card dekat belakang phone, be it Android phone ataupun iPhone. Boleh touch and then senang lah untuk proses top up kan. And then satu lagi boleh check balance just guna app. Tapi adakah sebab itu saja benda yang improvement yang ada? Adakah dah cukup lengkap improvement baru ni? Aku akan rungkaikan sikit-sikit features baru ni. So aku percaya dah ramai YouTuber yang lain dah tunjukkan macam mana nak set up kad ni. Daripada awal you beli dapat kad ni, you set up, you register you punya kad dengan Touch and Go e-wallet, and then you do you punya first top up ke dalam kad. Dengan adanya kad yang baru ni, dia sebenarnya baru menyelesaikan satu saja isu yang menyebabkan jam di traffic di Plaza Tol, which is orang kadang-kadang dia lupa balance, kadang-kadang dia tak lupa nak top up, kadang-kadang mungkin dia ingat balance dia ada lagi, tapi bila sampai kat Plaza Tol jadi jam kan. Sampai kat Plaza Tol je dia tak boleh lepas sebab balance tak cukup. So kad yang baru ni hanya menyelesaikan masalah you lupa nak top up ataupun you tak tahu balance. Jadi apa beza dengan kad yang sebelum ni? Kad Touch and Go yang asal ataupun ICU yang boleh top up Touch and Go ataupun third party daripada company-company, contohnya BDB yang isukan dia punya own Touch and Go. Semua kad ni sebenarnya sama saja. Semua kad ni dia ada NFC. Okay, untuk siapa-siapa yang tak tahu apa tu NFC, so NFC is type of communication protocol lah, di mana dia boleh transfer data near field communication, that's why it's called NFC, between two device in a close range lah. So NFC, near field communication, so data can be transferred between two device in a close contact, tapi taklah sampai bersentuh di dalam dia punya range field lah. Jadi tujuan aku explain dulu kaitan dengan NFC ni sebab ada setengah orang dia beranggapan yang kad yang baru ni ada NFC dan kad yang lama tak ada NFC. So that's why it is called Enhanced Touch and Go instead of just Touch and Go. No. Kad yang lama pun ada NFC. Kad Smart Tag pun pakai NFC. RFID is another technology but it is NFC juga, near field communication. Just RFID punya bandwidth lagi besar lah. So that's why tak perlu berada dalam jarak yang dekat untuk data transfer tu berlaku. Tapi kita nak cakap tentang Enhanced NFC ni, macam mana ia boleh memudahkan kerja kita sekarang lah. Kita tak perlu lagi nak top up di Plaza Tol ataupun di kios-kios Touch and Go. We just boleh top up through phone punya NFC. Pada mulanya aku pun mempertikaikan juga kenapa Touch and Go mesti wujudkan kad yang baru instead of just kad yang lama, tapi you just boleh top up terus ke you punya IC ataupun kad NFC, kad Touch and Go yang sedia ada lah. Tapi aku rasa bila aku fikir balik, mungkin ia berkaitan dengan NFC chip yang ada dalam kad ni. Mungkin NFC chip yang dipakai di IC ataupun di Touch and Go yang sebelum ni, yang brand daripada MyFair Classic tu, dia tak support dengan kita panggil communication protocol yang baru ataupun yang sama dengan phone kita punya NFC punya chip. So sometimes phone yang pakai NFC chip yang lain, yang berlainan, dia tak support each other. Dia mesti daripada chip yang sama ataupun brand yang sama. Contohnya katakanlah NFC chip dalam kad yang lama dibuat oleh NXP Semiconductor, tapi yang dipakai oleh phone sama ada Android atau iPhone bukan daripada NXP Semiconductor, mungkin daripada company lain. So company lain-lain ni dia pakai chip yang lain, for sure lah pakai chip yang lain dan pakai protokol yang lain-lain. So dia tak boleh connect to each other. So that's why mungkin sebab itu nak buat tu dilambat sikit. Okay, nak implement sistem top up ni dia lambat. Maka atas dasar itu, sebabkan lain-lain protokol, kita nak buat top up dari phone ni dia jadi impossible sebab tak sama protokol lah. Jadi bila dah dapat, mungkin developer Touch and Go dah tahu iPhone pakai chip daripada company mana, Android mostly majority Android pakai chip NFC daripada company mana, maka mereka cari chip yang sesuai untuk these both two companies. Maka dia orang buat satu lagi Touch and Go card yang baru. Mungkin itulah jawapannya, mungkin itu aku punya andaian saja. Mungkin benar atau mungkin tidak tu
tak pastilah Touch and Go saja yang tahu lah. Tapi based on aku punya study analysis sebelum ni berkaitan touchless tak berkaitan dengan NFC dan RFID ni, aku rasa macam tu lah. Sebab lain protokol dia tak boleh read, dia tak boleh write. So main point untuk video ni mungkin orang nak tahu kad ni function dia apa kan. So kad ni yang baru ni, you finally boleh top up dalam kad, and then you boleh check balance, apa balance yang ada dalam kad. Tapi bagi aku rasa boleh improve lagi benda ni, ataupun mungkin boleh jadikan kad ni hanya sebagai perantara saja di antara e-wallet kita dengan sistem sistem toll lah, sistem Touch and Go. Di mana kalau katakan aku tak perlu tahu balance dalam ni pun boleh kan. Maksudnya kalau what if aku tak perlu tahu pun balance dalam yang ada berapa, tapi aku hanya perlu tahu balance dalam e-wallet ada berapa. Ataupun phone kan ada NFC, Plaza Toll pun ada NFC. What if buka saja app e-wallet tu dan touch saja terus dekat Plaza Toll, ataupun buat je macam restoran McD ke KFC apa semua ni, pay with QR. You buka e-wallet app, you buka scan QR tu, and then you just tunjuk je dekat tu and then dia buka. So kad ni dah tak perlu. Ini menghapuskan kad terus lah. Ataupun sebagai perantara tadi, aku dah explain yang okay, kita dah top up e-wallet kita. Contoh kita top up RM50, and then kita touch kad, and then the system tahu kad ni ID from this ID card, and then this ID card register to whoever user yang contoh macam this card ID dia register dengan aku. So dia akan tolak dah aku punya e-wallet. So whoever use the phone waktu tu maknanya legit lah yang aku punya owner, and then toll palang tu akan buka lah. Dan aku rasa cara ni juga boleh digunakan untuk trace if let's say you punya kad dicuri ke, hilang ke, ada someone guna tanpa punya keizinan ke, dia kan akan naik balik di you punya record dalam e-wallet app tu. Cuma yang aku ingatkan pada mulanya ialah okay, you dah top up duit dalam you punya kad, and then you boleh simpan lah you punya e-wallet app tu, and then you guna kad untuk touch di mana-mana Plaza Toll, and then you assume, aku assume lah pada mulanya aku bila guna di Plaza Toll, aku ingatkan balance dalam e-wallet dah terus reflect dalam tu. Contohnya ada 50, bila aku dah guna assuming tu RM8, so dia akan jadi RM42. Aku ingatkan dekat e-wallet dah jadi RM42. Rupa-rupanya aku nak kena touch balik kad dalam e-wallet untuk mengetahui balance dia dan untuk melihat transaction dekat toll mana yang aku dah lalu tadi. Maka dengan sebab tu yang aku baru nampak yang kad ni hanyalah untuk you top up sendiri dan you check balance semata-mata. Dia tak reflect balance tu exactly yang kita expect lah. Maksudnya kalau katakan aku touch dia banyak Plaza Toll, and then aku nak check balance kad, aku kena touch juga dekat belakang phone untuk check balance. Maknanya kalau aku buka balik bahagian Touch and Go card tu, dia still naik balance yang sebelum, balance lepas kau reload, balance yang last time kau check. Dia tak naik balance semasa. Kau kena touch balik kad tu untuk check balance semasa. Anyway, memang ni adalah satu inisiatif yang bagus lah, ataupun improvement yang bagus lah. Sebab finally user still boleh top up sendiri tanpa perlu pergi ke kios, tanpa perlu ke 7-Eleven, tanpa perlu masuk memenuhi lane kiri yang sepatutnya lane tu hanya untuk kenderaan berat, dan you pun bercampur kenderaan berat, maka lane tu jadi panjang kan. You boleh finally top up sendiri, check balance sendiri. Mungkin aku rasa komen-komen yang aku cakap tadi, suggestion yang aku bagi tahu tadi, mungkin Touch and Go boleh guna untuk bagi improvement lah dekat kad-kad ni. Mungkin aku rasa tak perlu dah kot kad. Buat apa nak penuhkan wallet dengan kad-kad? Sebab you dah ada QR payment je. Just provide scanner and then kita scan dan terus boleh jalan lah. Aku rasa itu lagi nak jatuh mic. Aku rasa itu lagi better instead of using more cards. You dah ada card yang lama lah wallet you. You dah ada IC lagi. Sekarang ada lagi card yang baru kan. So aku rasa that's it for now. Maybe kalau ada card baru, aku akan cakap lagi tentang card baru.